So now kita pergi kepada the subtopic number 4 for chapter 3, which is continuous spectra. Okay, so sebelum ni kita tengok tentang line spectrum kan. Line spectrum iaitu spektrum garis daripada gas. So kalau kita panaskan gas, kita letakkan diffraction grating, kita tengok apa yang keluar daripada diffraction grating itu, kita akan nampak garis-garis warna. So setiap garis warna itu mewakili transition of atom daripada excited state kepada state yang bawahnya lah. Kita tak seperti ground state, maknanya state yang excited state to the lower bukan state yang energy level, daripada energy level yang tinggi kepada energy level yang rendah menghasilkan photon. Jadi photon tu bila kita tengok daripada diffraction grating, kita akan nampak garis-garis lah. So garis-garis ni menunjukkan energy difference between energy levels. Okay, so itu untuk gas. Dan gas ni dia macam berasing-asing tau. Dia satu sama lain tu dia punya interaksi dia tak sama dengan dalam liquid. Dan saya tulis ini ialah solid solid macam cecair lah kan, solid macam besi. So kalau besi ni, kalau kita panaskan besi, contohnya besi yang ni lah, besi wajar ni kan, kalau kira-kira besi, kalau kita panaskan, dia akan mengeluarkan foton juga, tapi foton ni ada macam-macam frekuensi. So kalau line spectrum tu menunjukkan ada frekuensi tertentu, tapi kalau kita panaskan solid, kita akan ataupun kita buat bakar sampah pun awak akan nampak warna yang pelbagai. So bukan warna-warna yang tertentu. Jadi warna-warna yang pelbagai ni menunjukkan bahawa spektrum yang terhasil daripada pemanasan solid dan juga liquid ialah terdiri daripada frekuensi yang broad atau banyak frekuensi lah. Kita boleh contohnya kita boleh analogikan bahawa macam tuning fork garpu ni kan, tala bunyi ni kalau kita ketuk satu je, so dia ada satu frekuensi je, so kita akan dengar satu frekuensi lah, tang tang tang. So maknanya dia ada spesifik frekuensi. Tetapi dalam solid kan, dia ada banyak atom-atom lain, dia ada banyak interaksi di antara atom. Jadi ada banyak frekuensi-frekuensi yang wujud di dalam solid dan juga liquid. Jadi kalau benda ni semua kita masukkan dalam bekas, kita goncang-goncangkan, kita bukannya dengar F1 saja, tapi kita dengar banyak bunyi. Which is banyak bunyi itu maksudnya banyak frekuensi. So frekuensi yang broad, kita panggil dia sebagai continuous spectra untuk cahaya. Okay, so kita untuk kita memahami tentang continuous spectra ini, objek yang boleh memancarkan semua semua wavelength ataupun semua frekuensi, maknanya kita ada frekuensi 1, lambda 1, lambda 2. So yang boleh memancarkan semua wavelength ini ialah juga objek yang boleh menyerap wavelength tu juga kan. Maknanya kalau dia boleh emit, maksud dia mestilah datang emission tu mesti datang daripada absorption kan. Kalau tak, mana datang, macam mana dia nak emit kan. Jadi objek yang dia boleh menyerap semua all range of the wavelengths is called a black body, jasad hitam. Okay, so a black body so ada yang space, ada yang tak space, sama je. Is an idealized physical body that absorb all incidental electromagnetic radiations regardless of frequency or angle of incidence. Maknanya dia boleh menyerap semua, diserap je tanpa memantulkan. Jadi bila dia serap semua, dia sedut je semua cahaya yang ada. Jadi kita tak nampak apa-apa kan. Jadi dia gelap lah. So dia kelihatan hitam. Sebab objek yang hitam ni ialah objek yang tidak memantulkan cahaya. Okay, so objek yang hitam ialah macam baju saya ni kan. So dia tidak memantulkan cahaya. Tetapi objek yang memantulkan cahaya, contohnya kalau saya ada cermin lah. Okay, so awak akan nampak putih. So kat depan saya ni ada lampu. So lampu tu memantulkan cahaya.
Dan kalau awak nampak putih, macam tudung putih ke, macam ni kan. So dia ni putih sebab dia menyerap dan memantulkan semua warna. Dan bila semua warna ni bercampur akan jadi putih lah. Okay, yang ini pula dia tak memantulkan apa-apa warna, dia serap je, jadi dia kelihatan hitam. So that's why kita panggil dia black body, jasad hitam. So the name black body is given because it absorb all ray frequency. So not because it only absorb, tapi oleh sebab dia juga absorb, dia juga boleh emit. Kita panggil sebagai black body radiation. Okay, so contohnya kita ada box kat sini, whole box, dan kita ada satu lubang. So apabila kita, contohnya kita ada kita boleh buat lubang, kita boleh buat box ni kan, kita calakan cahaya. So berlubang tu akan kelihatan hitam. So maksudnya mana cahaya yang masuk dia tak keluar lah, maknanya dia serap semua, dia dia menyerap semua cahaya yang masuk ke dalam lubang tu. Okay, so that is contoh lah black body. Okay, so ni pun actually, tapi saya bukanlah black body kan. Maknanya hitam tu maksudnya sesuatu tu kelihatan hitam sebab tak ada, bukan disebabkan oleh tidak memancarkan wave, apa tu, diserap dia tenaga, diserap dia cahaya, dia tidak memantulkan cahaya. Okay, so kita nak fahami tentang black body black body ni punya radiation, which is sebab black body radiation ni akan memancarkan spektrum yang continuous. Maknanya dia akan keluarkan semua warna ataupun semua wavelength, bukan specific color macam gas. Okay, so kita tengok ada 3 ciri-ciri untuk black body radiation. Sebab pada tahun 1900 awal-awal dulu, pada tahun 1900, masa tu memang orang tengah kaji lah tentang black body radiation ni. Sebabnya pada masa tu sebenarnya revolusi industri, kalau belajar sejarah kan, maknanya orang industri besi, orang buat kereta api semua kan, jadi benda-benda tu melibatkan suhu tinggi. Jadi kat situ adanya perkembangan saintifik berkenaan dengan, dan orang berkenaan dengan black body ni. Jadi ada 3 benda yang dia dapat tahu daripada black body radiation. Maknanya apa yang keluar daripada, contohnya yang daripada ni, apa namanya, besi ni. Bila dia panaskan, kita tengok dia punya radiation. So radiation daripada steel tu ada 3 sifat. Sifat yang pertama, the total intensity ataupun I, ataupun nama lain dia ialah average power per area kan. So intensity ni ialah average power per area. Okay, this is watt per meter square kan, dia punya unit dia. Is proportional from an ideal. So ni ideal lah. Ideal ni memang tak ada lah dalam dunia ni sebenarnya. Kebanyakannya ada certain amount lah, kita kata perkali Tapi kat sini dia kata untuk ideal radiator proportional to 4th power of the absolute temperature. So I is proportional to T kuasa 4. Okay, ini dah belajar juga dalam thermodynamics ke fizik ke mana, which is this is transfer heat by radiation. Transfer heat of radiation, the power emitted by an object, power is proportional to T kuasa 4. Jadi biasanya kalau dulu mungkin awak ada nampak yang I sama dengan E ni kan, which is ini ialah perkali yang menentukan emissivity of the object. Okay, ini ialah Stefan Boltzmann law for body radiation, nama dia hubungan ni. So ini ialah Stefan Boltzmann constant. Okay, so lepas tu yang kedua, sifat kedua ialah intensity is not uniform distributed over all wavelengths. So maksudnya kat sini apabila kita panaskan apabila kita tengok, perhatikan dari radiation daripada logam yang panas. Okey, logam yang panas, maksud dia kat sini warna biru, contohnya warna biru, warna hijau, warna merah, red. Okey. So dia akan keluarkan cahaya-cahaya ni kan. So dia tak sama banyak. Tu maksud dia. Maksudnya the intensity not uniform distributed over all wavelength. So dia tak semua warna ni tak sama banyak, tak sama kuat. So ada yang ada komponen yang kuat, ada komponen yang tak ada, kurang, depends kepada
suhu. Sebab ni suhu kan. So depends kepada suhu. So kalau suhu dia tinggi, mungkin ada warna yang kurang, ada warna yang tinggi. Ada wavelength yang banyak, ada wavelength sikit. Itu maksud nombor 2 ni. Nombor 3, the experiment shows that the shape of the distribution function is the same for all temperature. So maknanya bentuk distribution function. So kita nak tengok apakah bentuk distribution function dia. Jadi yang ini ialah ciri nombor 1. Ciri nombor 2 dengan nombor 3 ni kita kena tengok graf. Okay, so ini ialah graph spectral emittance. So spectral emittance is I lambda. Ni spectral emittance ya. Spectral emittance dia tak sama dengan I tau. I ni ialah intensity. Kalau I lambda ni ialah spectral emittance. Intensity dia punya unit dia watt per meter square. So hati-hati kat situ. Jadi spectral emittance lawan dengan wavelength yang cahaya yang keluar. Okay, so katalah satu objek tu suhu dia 200 Kelvin. So bentuk dia macam ni. So kalau 1750 bentuk dia gini. Kalau 1250 bentuk dia gini. So tengok bentuk dia sama kan. Bentuk dia macam tu. Cuma dia macam membesar je lah. Tapi bentuk dia meningkat dan berkurang. Itu ialah ciri yang nombor 3. Dan ciri nombor 2 tadi tu ialah dia kata cahaya tu tak sama banyak kan. Betul lah tu. Maknanya kalau 200 yang banyaknya ialah yang ini 1.8 mikrometer. Okay, so warna-warna lain dia tak sama banyak. Itu maksud nombor 2. Okay, so daripada situ sebenarnya untuk dapatkan total emittance, nak dapatkan intensity ialah kita kena buat integral daripada kosong sehingga infinity. Maknanya daripada kosong, lambda kosong dia lambda yang ada lah dari dalam spektrum tu. Okay, so over di lambda. Jadi kita boleh dapat intensity lah, average intensity. Apa benda ni melabur pula ni. Okay. Okay. So intensity pula. So intensity bagi satu black body radiation tu maknanya kalau awak tengok 200 kilo Kelvin ni mestilah intensity dia lebih besar daripada yang sejuk sikit kan. Sebab macam tu. Okay, so maknanya luas di bawah graf lah sebenarnya kan intensity ni. So kalau temperature tinggi, intensity pun tinggi. Okay, so apa yang dapat kita perhatikan juga dalam eksperimen ini ialah graf eksperimen daripada eksperimen juga. Dan dia dapati bahawa puncak ni kan dia shifted. So kita nampak puncak lambda ni kita katakan lambda, contoh lambda n ni puncak tertinggi bagi setiap curve tu. Dia depends kepada, so kalau tengok kalau temperature meningkat dia punya ni lambda akan berkurang kan. So maknanya lambda akan berkurang dengan 1/T. Itu ialah apa yang dapat kita perhatikan daripada black body radiation. So puncak tertinggi puncak tertinggi berlaku pada lambda m. Okay, lambda m dan lambda m ni semakin berkurang kepada suhu tinggi. Itu maksud dia. So itu selepas dia buat ada orang buat eksperimen lah. Dan didapati bahawa bila lambda kali dengan T dia dapat nombor ni. So ini orang ni nama dia Wien. Dia orang Perancis, orang Jerman kot, Jerman Austria. So dia sebut dia Wien, dia V. Wien displacement law. Maksudnya lambda m ni akan displace ke lambda yang kecil. So kalau ni lambda ni meningkat ke sini, frekuensi ni kan, frekuensi meningkat arah ni. So maknanya energy meningkat arah mana? Sekejap. Energy bagi foton tu paling tinggi mana? Kanan ke kiri? Kalau lambda sini makin panjang dari sini, so dia akan sini. So kat sini kawasan yang maknanya energy akan meningkat kan arah ni. So energy of the photon lah emitted by the black body radiation akan semakin tinggi bagi lambda yang kurang. Okay, jadi kalau awak tengok kat sini, awak tengok bahawa lambda ni akan semakin ke arah energi tinggi kalau temperature dia tinggi. So memang macam logik lah kan. Okay,
So daripada ciri-ciri black body radiation ni, maka saintis pun cuba untuk menerangkan kenapa spektrum ni macam ni bentuk dia. Kenapa dia ada macam ni. Okay, kenapa? Sebab sebelum ni untuk yang atom bore tu kita nak, persoalan kita ialah kenapa spektrum tu bentuk garis-garis kan. Sebab tu kenapa ada certain line in spectrum. Sekarang persoalannya kenapa spektrum dia tu continuous macam ni. Maksudnya semua wavelength ada. Jadi orang yang antara orang yang popular adalah orang lain kan. So which is Rayleigh. Rayleigh ni dia buat calculation. So kita takkan pergi kepada dia punya detail dia kan. Ini ialah satu subjek yang lain lah. Statistical. Kita panggil statistical mechanics. Okay, so siapa yang berminat dalam statistical mechanics bolehlah belajar pasal benda ni. Okay, so apa yang dia buat ialah so dalam box tu kan, box black body tu kan ada banyak, ada wave kan, wave. Okay, so wave tu bila akan ada pergi pantul kan. So bila kita ada satu gelombang dan gelombang tu pergi patah balik kan, memang ada kemungkinan akan berlaku standing wave. Kan standing wave, ingat balik standing wave, itulah masa GGO dulu kan, ada je kan. Ataupun sekarang ni tengah belajar standing wave. Standing wave ni ialah yang terhasil daripada dua atau lebih gelombang yang sama identiti. Lepas tu dia patah balik, pergi dan patah balik tu berinterference dan menghasilkan standing wave. So standing wave ni ada mode-mode dia yang diwakili oleh N, bila N mode-mode dia. Jadi dia calculate lah bagi setiap mode tu. Setiap mode tu ada dia punya energi dia bersama dengan KT. So ini ada kaitan dengan thermodynamics. Saya tak tahu belajar tak thermodynamics atau tidak, tapi dalam matrikulasi ada KT. Maknanya setiap mode itu mewakili energi KT. Jadi apa yang Rayleigh ni buat bila dia kira-kira semua dengan mengambil kira semua konsep yang dia ambil, dia dapati bahawa spectral emittance, so this is spectral emittance is equal to this expression. So ada KT kat sini. Okay, so dia pun dapatlah ini equation ni yang menerangkan antara I lambda versus lambda. Okay, so melalui expression dia ni memang okey lah, cantik lah, memang boleh lukis graf. Contohnya kalau kita ganti kat sini 700K, so yang ini memang constant. So kita dapatkan bila masukkan 700K, cantik lah kan. Tapi pada satu tahap sampai sini dia menaik ke atas untuk so sama juga yang macam ni. Di sini untuk yang suhu yang lain kalau kita try macam ni pun naik atas, yang lain pun sama ni atas. So maknanya persamaan ni tak boleh melukis, tak boleh fit. Kita biasa awak buat eksperimen, awak akan buat fitting linear fitting kan. Awak buat ada X, ada Y, so linear fitting Y sama dengan MX plus C. So itu memang yang paling simple lah sekali dalam eksperimental. Tapi dalam dunia sebenar ni tak semua benda yang asyik linear je kan, tak habis-habis kan. So dalam eksperimen projek awak pun kita ada exponential, kita ada 1 per R square kan, inverse square law. Kita nak fitkan graf tu, kita fitkan dengan law. So sama dengan macam ni, dia ada dapat data begini, dapat data macam tu, tapi dia nak fitkan dengan equation. So bila dia buat equation ni, dia tak fit untuk yang bawah-bawah ni, yang bahagian bawah ni, bahagian kawasan sini. So oleh sebab tak fit, so maknanya ada disagreement at lambda yang bawah ni kan. Okay, so fenomena ini pada masa itu disebut sebagai ultraviolet catastrophe. Ultraviolet sebab apa nama dia ultraviolet catastrophe? Sebab kat sini ialah kawasan UV. Apa ni UV? So tengok ini wavelength. Ni wavelength dia baca dia. Kalau ini kan warna, untuk warna merah 670, 720, okay, 400. So ini warna, setiap wavelength ni mewakili warna-warna tertentu. So yang ini kenapa hitam? Sebab kita tak nampak kan. Yang nampak ini visible light, ini invisible light kan. So ini kawasan UV, ini kawasan infrared dan microwave semua. So light tu ada, cuma kita tak boleh nampak. Kita tak boleh tafsirkan dengan warna. Okay, so hanya certain wavelength yang kita boleh tafsirkan, mata kita tafsirkan dengan warna. Okay.
Okay. So lepas tu kan kalau kita nak dapatkan total energy, so it is equal to 0 to infinity I delta lambda. So kalau kita gunakan persamaan ini untuk dapatkan total intensity, total intensity which is area di bawah graf, memang takkan dapat lah sebab benda ni kan infinity. So memang tak boleh kira. So integral ni tidak memberi, integral tidak tertutup. Kalau belajar calculus kan, integral ni tak tertutup. Maksudnya dia terbuka je sampai bila infinity. Dia punya graf tu tak bertutup. Okay, jadi kalau ikut kepada sini, tengok yang ni bertutup kan, dan eksperimen menunjukkan dia mesti turun bawah. So Rayleigh ni tak bolehlah menerangkan tentang fenomena ni. Kita sebut apa? Ultraviolet catastrophe, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut malapetaka ultra lembayung. So saya suka perkataan ni dulu saya belajar dulu. Malapetaka. Okay, malapetaka ultra lembayung. So ultra lembayung ni ultraviolet lah. Okay, sedap kan bahasa kita ni sebenarnya. So malapetaka ultra lembayung sebab orang dah buat kaji-kaji, rupanya tak fit lah. Kenapa benda boleh benda ni tak fit pada julat ultraviolet. So tu yang jadi malapetaka ultraviolet tu. Maksudnya dalam dunia saintifik, community saintifik masa tu diorang gabra lah, kenapa tak jadi macam ni. So mesti ada something wrong. Okay, kemudian datanglah idea daripada Planck, Max Planck. So Max Planck. Okay, Max Planck. Okay, Max Planck ni pun dia bagi suggestion bahawa tadi tu kalau kita katakan mode ni kan, mode yang N ni. So dia kata dia cadang aja kan. Dia cadang je dulu sebab tapi dia sendiri tak yakin. Dia cadang je. Dia cadangkan bahawa oscillator were equivalent in the electromagnetic wave in the box, so they both emitted light. So ini memang normal, which is dalam ni dianggap ada oscillator tu, maksudnya dia bukanlah ada spring, tapi maksudnya secara visualnya seolah-olah ada spring, ada spring yang memancarkan tenaga dan menyerap tenaga, menyerap foton dan memancarkan foton. Dan menurut kata Max Planck ni, dia kata oscillator tu hanya boleh cerap, boleh absorb dan emit the multiple of HF, which is ini ialah quantized energy lah. So ini yang kata si Max Planck. Tapi kata si Rayleigh ni kata tak macam tu. Maknanya Rayleigh sebelum tu dia tak berkira pun pasal quantized ni. Dia hanya kira bahawa semua oscillator tu boleh ambil apa-apa saja tenaga. So there is no restriction. Any amount, okay. Dia kata macam tu lah. Maknanya Rayleigh tu dia tak sedar apa pasal yang ni. So Planck ni pula dia suggest je dulu sebab dia macam main-main dekat dia punya calculation dia tu. Dia suggest bahawa oscillator tu ada multiple energy of HF. Okay. Lepas tu menurut kata si Rayleigh ni pula, ni contradiction antara dua pendapat. Yang Rayleigh ni kata all oscillator have the same amount of energy KT. So all can effectively emit radiation. So radiation ni maknanya dia punya amount of energy dia sama KT. So semua sama aja. Dia punya tu semua oscillator yang ada dalam ni mempunyai energi yang sama. Walau bagaimanapun, untuk Planck ni dia kata higher frequency oscillator tak boleh memancarkan cahaya radiation dengan efektif. Okay, so dia kontras lah. Yang ini kata boleh semua je, tak ada masalah. Yang ini dia kata dia meletakkan restriction pada oscillator. Okay, so ini ialah apa yang digambarkan oleh aras tenaga dalam oscillator dalam black body radiation, dalam black body tu. Okay, so dia kata untuk contohnya untuk yang oscillator yang berfrekuensi rendah, so FL, dan di-compare dengan oscillator yang berfrekuensi tinggi. Okay, so frekuensi yang rendah dia boleh meningkat lah dia punya excited energy dia tu. Dia boleh melompat daripada satu energy level ke energy level dalam multiplication of NHF. Okay, so maknanya sini semua ada
perbezaan aras yang sama lah interval dia. Untuk high energy frequency, high frequency oscillator ataupun high energy, dia punya ni jarak-jarak. So kalau jarak kan, maksudnya kalau oscillator tu jatuh daripada atas ke bawah, so dia akan memancarkan dia punya energy dia tu, frekuensi dia besar lah kan. So H frekuensi besar. So maknanya sebab dia punya energy difference is big, so dia punya photon dia frekuensi dia akan tinggi. Yang ni kalau dia berpindah dari satu ke satu kan, jadi photon dia tu rendah. Okay, so dia kata macam tu lah. Jadi untuk memahami dia punya dia punya justifikasi dia, reasoning dia, ialah kita kembali kepada Maxwell-Boltzmann statistics, which is sebelum ni kita guna yang ini ialah E high kan, tolak E lower kan, yang bawah kan. Okay, so sama je, kita guna komposit yang sama. Maksudnya sebab dia akan keluarkan HF juga kan, ataupun sama dengan HC per lambda juga kan, sama je. Okay, so kalau kita tengok kepada two states, state N1 dengan state N2, level N1, level N0, so ataupun E1 kat sini, E2 kosong. Okay, so kita try untuk T sama dengan 2000. So masukkan T sama dengan 2000. T sama dengan 2000, so kita ambil T itu 2000. Okay, lepas tu apabila dia gunakan persamaan ni untuk T2000, so T2000, kita ambil T sama dengan 2000 dengan K, dengan lambda 3 micron, so dekat sini. Satu lagi 0.5 kat sini. Okay. So ini untuk A, ini untuk B. Okay, so situasi untuk A dengan situasi untuk B. Okay, so kita tengok ratio di antara state oscillator yang berada ke atas bagi dengan oscillator yang berada di bawah, dengan bagi point A dengan point B. Alright, so apabila dia kira-kira, dia dapati bahawa untuk 3 mikrometer kat sini, so dia dapati bahawa dia punya tu ialah 0.9. So maknanya daripada berkurang 10 oscillator ataupun 10 atom ke, daripada 10 atom yang dipanaskan, yang diberi tenaga dengan tenaga yang pada 300 mikrometer kan, dia punya wavelength dia, hanya satu je yang akan excited. Kebarangkalian kebarangkalian ialah satu je akan berada di atas, di excited state. Okay, so itu maksud dia. Kita bandingkan dengan 0.5 kan, dia punya probability dia lagi rendah. Probability dia lagi rendah. Jadi berdasarkan Maxwell-Boltzmann distribution ini, maka Planck ni berjaya untuk meramalkan bahawa terdapatnya quantization of energy dalam black body radiation. So adanya quantization of energy NHF ni. So dia ni sebenarnya dia tak percaya pun, mana boleh dia tak percaya pun energi yang keluar daripada black body tu ialah quantized. Tapi berdasarkan eksperimen ni dan berdasarkan dia punya calculation tu match pula. Okay, so kita tak pergilah detail kepada macam mana dia dapat equation dia tu, tapi dalam dia dapat spectral emittance untuk black body radiation ialah dalam ni expression ni. So awak tengok apa beza dia dengan Rayleigh punya calculation. Ada beza dia kat sini, kawasan ni. So Rayleigh punya calculation kat mana? Tadi okay, kat sini. Okay, sorry. Mana lah. Okay. Ni Rayleigh punya calculation tu nampak macam sama, tapi yang pengubah suaiannya ada kat sini, kat bahagian ni untuk Planck. Okay, so daripada situ, so dia boleh fit kan this graph nicely. Graph ni dia fit cantik. Okay,
Kemudian untuk mendapatkan lambda nilai puncak ni, which is dalam Wien displacement law tu, kita kena setkan di over d lambda sama dengan kosong. Sebab kita nak dapatkan ni kan, puncak ni. So kita nak dapatkan lambda m sama dengan berapa. Okay. So bila kita buat benda ni, kan, saya tak buat lah. Tengok pun dah complicated macam ni kan. So memang tak boleh buat lah kan. So orang matematik dia boleh buat. Hebat lah. Kita guna software ke, memang boleh lah. Tapi daripada analisis tu, akhirnya kita dapat ni lah. So kita dapat lagi semula Wien displacement law. Maksudnya Planck radiation law ni boleh menerbitkan Wien displacement law yang kita dapat daripada pemerhatian eksperimen. Okay, lepas tu Stefan Boltzmann yang law pun kita akan dapat juga dengan mengira integral. So kalau kita buat differentiation, kita dapat Wien displacement law. Kalau kita buat integral, kita akan dapat Stefan Boltzmann law. So maknanya Planck equation ni boleh cover dua law dalam dia. So it's good lah kan. Maknanya it's very good. So bila kita buat ni, integral ni pun sama juga. Kalau nak buat pun boleh. Saya pun tak boleh nak buat integral ni. Tapi saya tahulah prinsip dia tu ada. Kita tahu prinsip dia tu. Which is kita dapatkan luas di bawah graf ni. Tapi nak buat tu kita bagi orang matematik lah untuk buat. Okay, next kita tengok kepada example. So light from the sun. To a good approximation, the sun surface is black body with a surface temperature of 500, 800. So kita ada sun surface. Okay, kita lukis lah senang kan. Jangan cuma nak kira terus je. Kita kena fikir dulu, takut tersalah kan. So dia akan pancarkan wavelengths banyak lah. Dia akan yang penting okay, yang penting dia keluarkan semua color. Ya, macam tu. Okay. What wavelength does the sun emit strongly, which is dia nak dapatkan dekat sini, lambda m sama dengan berapa. Strong kan, strong ni strong kat sini. Jadi kita gunakan Wien displacement law, kita kira lah, kita masukkan T, so kita dapat 500 nanometer. So inilah 500 nanometer. So 500 nanometer ni warna orange tau, orange tu tak saya, sebab sun ni warna orange. Jadi kan sebenarnya kan semakin panas, semakin panas semakin biru tau, dan semakin sejuk dia warna merah. So this is red, this is blue. So that's why daripada sini sebenarnya kita boleh tahu, kalau kita tengok mata ke langit, kita tengok kalau bintang tu warna biru, sebenarnya bintang tu bintang yang baru sebab dia sangat panas. Dia panas sangat berbanding dengan bintang yang warna merah. Warna merah sebenarnya bintang yang nak mati. So kalau warna putih maksudnya dia pun panas juga. Ciri warna. So warna tu mewakili suhu. Maknanya itu yang saintis tahu suhu sesuatu star lah tanpa kita pergi sana. Alright. Jadi kat situ okay, so matahari kita ni sebenarnya dulu once upon a time it was a blue. Now sekarang dah ni, so tak lama lagi matahari kita akan mati. Matahari kita akan pergi ke warna merah. Tapi mungkin ambil masa berjuta tahun lagi kot. Dia tak tahulah. Wallahualam. So, okay. Okay, so lepas tu, what is the total radiated? So, total radiated, ya, kita boleh guna yang ni. Stefan Boltzmann law for radiation. So, kita masukkan data rata tu, kita dapat dalam megawatt per meter square. Okay, yang terakhir sekali, kita tengok kepada a slice of a slant. So, find the power per unit area radiated from the sun in the wavelength range of 600 to 605. So sama juga kan, kita boleh visualkan ke masalah kita ni. So ini sun, kita ambil actually daripada 600 hingga 650. So cosine ni. So kita boleh estimate lah sebab dia ni sangat nipis. Jadi kita so ini air kan. So ini data lambda. Jadi sebenarnya ini ialah total radiation. Power per unit area, intensity yang kita nak cari tu. Okay, so ia luas di bawah graf. Jadi slice, kita ambil slice je. So kita ambil lah, kita boleh anggap dia macam 4 segi kan, 4 segi. So kita dapat I, bukan I lah, dia I spectral emittance sebenarnya So I jarak ni kalikan dengan delta lambda.
So bila kita darabkan tu, kita dapatlah daripada jumlah energi bagi kawasan ini. Okay, so it is a very long lecture. So hope you can digest it. It's difficult. I think it's difficult to visualize, but at least awak dah didedahkan dengan pelbagai konsep-konsep yang lain lah, kan, dan kita mungkin akan menggunakannya pada masa hadapan. Okay.